Di amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan tuan penceramah kita yang saya hormati, jadi saya terus perkenalkan tuan-tuan ni tanpa menengahkan masa. Jadi tuan penceramah kita ialah Ustaz Dr. Ashraf Amirul, yang merupakan seorang pegawai perubatan di Hospital Kuala Lumpur yang saya difahamkan. Dia baru saja habis bertugas pada pukul 8 pagi tadi saja di emergency department UKL. Saya agak sibuk. Jadi tuan-tuan dan mati Allah SWT sekalian, jadi beliau merupakan graduan ijazah Al-Azhar Mesir dalam bidang perubatan yang telah menulis beberapa buah buku. Yang antaranya buku yang kita nak dengar penjelasan daripada beliau Ustaz tadi. Dan insyaAllah sebentar lagi saya akan edarkan kepada tuan-tuan yang membeli tadi. Jadi beliau sangat berpengalaman lah. Banyak kita dengar dalam radio Al-Zayan, contohnya panel dakwah TV Hijrah, JMF Anda Tengku Mahsud Johor, bukan juga drama Petronas KLCC, JKR Malaysia, Sekolah dan Universiti. Jadi banyak pengalaman beliau dalam menyampaikan ilmu, terutamanya yang buku yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insyaAllah timeline akhir zaman. Jadi insyaAllah tuan-tuan tadi yang telah menjelaskan bayaran buku tadi, kita akan edarkan buku. Jadi insyaAllah perjalanan pada pagi ini kita akan berikan ruang seluruhnya pada Ustaz sehinggalah nanti mungkin berapa Ustaz Al-Had 11 kita nak terus betul lah Ustaz. Jika Ustaz tengok orang nak minum ni, kita mesti minum sekejap dan baru kita sampai sambung seterusnya lah. Jadi saya tanpa menayangkan masa mengadu-adukan kehadiran kepada Ustaz Dr. Amirul ke Surau Ridwan dan begitu juga kepada tuan-tuan yang memberikan penyertaan yang agak ramai walaupun rasanya online sikit je tuan-tuan. Bila dah ramai, nampak ramai ni Alhamdulillah. Jadi tanpa menengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Amirul untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua, insyaAllah. Pada tafadhal masykurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير يا كريم. أما بعد. Jadi yang saya hormati Tuan Pengerusi, ahli jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya, sama-samalah kita merofokkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kita beberapa nikmat. Antaranya kita boleh lagi bernafas, kita boleh lagi buka mata, kita boleh lagi bercakap, kita boleh lagi bangun, duduk, tengok kiri kanan. Alhamdulillah. Sebab kita tidak akan merasai nikmat itu melainkan kita melihat akan kekurangan. Sama juga kita tengok orang yang tak boleh melihat, kita tengok orang buta. Allah cabut satu nikmat bagi mereka untuk melihat. Mereka tak boleh nampak dunia ni macam mana. Mereka tak boleh nampak wajah ibu dan ayah mereka. Mereka tak boleh nampak wajah kesayangan mereka. Tapi Allah berikan kelebihan kepada kita. Cuba bayangkan kita bangun daripada tidur, tiba-tiba Allah tarik satu nikmat mata. Apa perasaan kita? Sebabkan itulah ulama kata, kamu tidak akan rasa syukur kepada Allah, melainkan kamu melihat bagaimanakah orang lain
melalui ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nombor satu, saya mohon maaf kepada semua atas kelewatan, sebab baru je balik daripada hospital tadi dalam pukul 8 macam tu. Balik ke rumah dekat setapak, mandi-mandi sekejap, terus gerak ke Meru Kelang. Jauh jugalah, ingat dekat je. Jadi insyaAllah pengajian kita pada pagi ini, kita akan buat daurah buku. InsyaAllah ni buku yang ketiga yang saya tulis. Buku pertama berkaitan dengan soal jawab agama. Dalam tu ada lebih kurang 150 ke 120 soalan. Buku kedua saya tulis Tuhfatul Awam. Tuhfatul Awam, bab puasa. Saya menceritakan perihal-perihal puasa dalam bab puasa, dalam buku yang kedua pada tahun 2018. Lepas tu pada 2023 tahun lepas, pada bulan Oktober, saya tulis satu buku lagi, tajuk dia Timeline Akhir Zaman, yang kita nak bincang pada hari ini. Yang mana dah ada buku, Alhamdulillah, yang mana mungkin nanti pihak pengajar akan uruskan insyaAllah. So buku yang kita akan bincang pada pagi ini berkaitan dengan timeline akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memberi banyak kelebihan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya betul kata ulama, memang Allah tak pernah bagi tahu kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam satu majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi bercerita dengan para sahabat. Dalam keadaan Nabi sedang menghuraikan ilmu kepada para sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Arab Badui duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia angkat tangan dan meninggikan suara kepada Nabi. Padahal Nabi duduk di depan sedang mengajar para sahabat yang lain. Arab Badui duduk, dia angkat tangan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah." Soalan pertama. Apa jawapan Nabi? Nabi tidak menjawab, malah Nabi meneruskan pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Arab Badui menyangka yang Nabi tidak mendengar, disebabkan itulah dia meninggikan sikit suaranya pada soalan kedua, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Dan dia menyangka Nabi tak dengar, dan dia berjawab, dia tanya kali ketiga, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Adakah Nabi tak dengar? Tidak. Kerana seluruh para sahabat ketika itu dengar soalan yang ditanyakan oleh Arab Badui. Tapi kenapa Nabi tak jawab? Kata ulama, disebabkan itu Nabi sedang menghuraikan satu ilmu yang sangat penting. Ia menyebabkan Nabi tak boleh nak stop, tak boleh nak berhenti daripada menghuraikan. Habis saja daripada menghuraikan, baru Nabi tanya, "Siapakah di antara kalian yang tanya mata sa'ah tadi?" Maka Arab Badui tadi baru nak bangun daripada duduk, baru nak bangun balik sebab dia macam kecewa. Dia anggap Nabi tak mau jawab soalan dia, Nabi tak mau layan dia. Dia nak bangun. Masa nak bangun tu Nabi tanya, "Siapa di antara kalian yang tanya mata sa'ah tadi?" Maka Arab Badui tadi baru saja bangun, "Na'am, ana ya Rasulullah." Gembiranya Arab Badui bila mana dapat layanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Nabi tanya kepada Arab Badui, "Apa persiapan kamu untuk menghadapi sa'ah, untuk menghadapi hari kiamat?" Maka kata Arab Badui, "Tidak ada ya Rasulullah. Aku solat pun jarang-jarang ya Rasulullah. Puasa pun jarang-jarang. Tutup aurat kadang-kadang tidak, kadang-kadang tutup. Sedekah lagi lah susah ya Rasulullah. Akan tetapi aku sangat mencintai Allah dan aku sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Persoalan di sini, kenapa Nabi tak jawab soalan daripada Arab Badui? Soalan ni bertanyakan bilakah hari kiamat. Kenapa Nabi tidak menjawab bilakah hari kiamat? Jawapan para ulama, disebabkan Nabi pun tak tahu bilakah hari kiamat. Mana bukti yang lain? Ingat tak satu kali ketika mana Nabi SAW duduk dengan Saidina Abu Bakar, duduk Saidina Umar. Ketika itu datangnya Jibril alaihi salam berupa dengan seorang manusia dengan berpakaian jubah yang sangat lawa, datang kepada Nabi SAW, merapatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Dia tanyakan perihal Islam, iman dan ihsan. Maka Jibril alaihi salam bertanyakan soalan nombor 4. "Ya Muhammad, mata sa'ah ya Muhammad?"
Jibril bertanyakan kepada Nabi SAW, siapakah Jibril? Jibril adalah penghulu bagi seluruh malaikat. Jibril adalah ketua bagi seluruh malaikat. Ramai tak malaikat? Ramai. Berapa ramai malaikat? Ini kita dalam bulan Isra' Mi'raj. Ketika mana Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Allah memperlihatkan Nabi tempat tawaf para malaikat yang digelarkan sebagai Baitul Ma'mur. Ketika mana Nabi naik ke langit, Allah memperlihatkan tempat tawaf para malaikat yang dikenali sebagai Baitul Ma'mur. Ketika itulah Jibril alaihi salam tanyakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, kamu nampakkah para malaikat yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur?" "Aku nampak ya Jibril." "Tahu tak kamu berapa ramai para malaikat yang sedang tawaf?" Maka jawab Jibril, "Sesungguhnya malaikat yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur sebanyak 7 pusingan setiap seorang. Ketika mana mereka sedang tawaf, sebanyak 70,000 para malaikat sedang tawaf di Baitul Ma'mur." 70,000 sekali tawaf. Dan kata Jibril, setiap daripada malaikat hanya dibenarkan oleh Allah untuk tawaf 1 kali seumur hidup mereka. Ketika mana 70,000 malaikat yang sedang tawaf, bila mana selesai saya 7 pusingan, maka mereka akan balik ke tempat mereka masing-masing. Kalau malaikat itu menjaga gunung, maka baliklah kepada gunungnya. Kalau malaikat itu menjaga air, maka kembalilah ke tempatnya. Sampai hari kiamat tidak akan kembali. Sejak bila malaikat ni mula tawaf di Baitul Ma'mur, kata ulama, malaikat mula tawaf di Baitul Ma'mur sejak kejadian malaikat sampai hari kiamat. Ramai tak para malaikat? Ramai. Sebab itulah nisbah para ulama 9 dengan 1. 1 itu manusia. 9 malaikat, 1 manusia. Sebab itulah sangat ramai malaikat. So ketika mana malaikat Jibril tanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Dan soalan Jibril ini bukan soalan untuk bertanya, melainkan soalan untuk mengajarkan kepada para malaikat, kepada para sahabat yang lain. Maka Nabi jawab, "Orang yang bertanyakan soalan kepada aku pun tak tahu, dan orang yang ditanyakan pun tak tahu." Maksudnya Jibril pun tak tahu bilakah kiamat, dan Nabi SAW pun tak tahu bilakah kiamat. Tapi disebabkan Allah sayangkan kepada umat, Allah sayangkan kepada hamba-hambanya, Allah tak bagi tahu bilakah hari kiamat, melainkan Allah bagi tahu apakah tanda dekat dengan hari kiamat. So bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana melalui lidah baginda Nabi SAW kita dapat belajar, kita dapat tahu apakah tanda besar dan tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat ni sangatlah banyak. Tanda kecil kiamat sangatlah banyak. Sebab itulah kata ulama, seandainya hari ini telah pun berlaku semua tanda kecil kiamat. Andai kata hari ini telah pun berlaku semua tanda kecil kiamat, maka nescaya esok kan ataupun lusa akan berlakulah tanda besar kiamat yang nombor 1, iaitu akan keluar seorang lelaki bernama Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Bila mana Al-Mahdi keluar, maka akan dituruti dengan Dajjal. Maka bila mana Dajjal keluar, akan dituruti dengan Nabi Isa alaihi salam, sampailah berlaku hari kiamat. Sebab itulah ulama kata tanda kecil kiamat hampir kesemuanya nak komplit, nak habis. Semuanya hampir nak berlaku dah. Hanya tunggu masa sahaja lagi. Tapi antara tanda kecil kiamat yang dekat sangat dengan tanda besar kiamat. Sebab tanda kecil kiamat ni sangat banyak. Ada ulama kata 100 tanda kecil kiamat, ada ulama kata 200 tanda kecil kiamat, sangat banyak. Tapi dalam banyak-banyak tanda kecil kiamat itu, ada beberapa tanda kecil kiamat yang mana tanda kecil kiamat ini Allah telah maktubkan, Allah telah bagi tahu tanda kecil kiamat ini yang segelintir ini. Bila mana tanda kecil kiamat yang segelintir ini berlaku adalah ketika mana dekat sangat dengan tanda besar kiamat akan keluar. Nombor 1, antara nombor 1 yang saya kongsikan dalam
TV Al-Hijrah minggu lepas berkaitan dengan air sungai Furat. Kata Nabi SAW, tidak akan kering air sungai Furat, melainkan akan berlakunya hari kiamat. Hari kiamat tidak akan berlaku, melainkan sungai Furat itu akan kering. Lalu bila mana sungai Furat itu kering, akan terzahirnya gunung emas. Dan bila mana terzahirnya gunung emas, kata Nabi SAW, seluruh manusia yang tergila-gilakan kepada harta, mereka akan bergerak, mereka akan berebut, mereka akan menuju ke sungai Furat di Iraq. Disitulah kata Nabi SAW, bila mana para manusia yang telah pun dikaburi dengan harta, telah dikaburi dengan emas. Bayangkan satu gunung, bukan gunung tu emas, tidak, gunung tu gunung, tapi saking banyaknya emas yang berada di atas gunung, manusia gelarkan gunung itu adalah gunung emas. Banyak sangat. Sebabkan itulah kata Nabi SAW, ni janji Nabi, bila mana manusia yang telah pun dikaburi dengan harta, bila mana mereka pergi kepada gunung sungai Furat di Iraq, ketika itulah mereka akan melakukan pembunuhan di antara satu sama lain. Misbah baginda Nabi SAW, tiap-tiap daripada 100 orang, 99 orang akan mati, hanya satu selamat. Bagaimana tu Ustaz? Kata ulama, bila mana manusia pergi kepada sungai Furat untuk mengambil harta, ada di antara mereka kata, aku nak ambil harta ni untuk cukup anak bini aku sahaja makan. Ada di antara mereka nak pergi ke sungai Furat untuk kelangsungan hidup 10 tahun sahaja. Ada di antara mereka nak pergi ke sungai Furat hanya nak penuh satu bonet kereta sahaja. Adakah bila mana kita nampak satu harta yang sangat banyak, kita ambil satu bongkar emas, adakah itu mencukupi? Dalam keadaan di depan kita penuh dengan harta. Sifat manusia tak pernah cukup. Orang kaya hari ini pun, adakah dia cukup dengan kekayaan dia? Tidak. Bila mana sifat manusia yang tidak pernah cukup, bila mana dia ambil satu bongkar emas, maka terhidang di hadapan dia satu emas yang sebesar gunung, sudah tentu dia nak ambil lagi. Lalu bila mana dia tengok kawan dia pun penuh satu bonet, datanglah satu perasaan dalam hati dia, seandainya aku bunuh kawan aku ini, nescaya seluruh harta yang ada dalam keretanya milik aku. Mungkin ada di antara kita yang nak pergi, jom kita tong-tong minyak, kita pergi satu kereta, 4 orang pergi satu kereta. Bila mana sampai di sana, dipenuhkan harta, dipenuhkan emas, maka akan terdetik dalam hati salah seorang daripada mereka, ataupun keempat-empat terdetik perasaan mereka, seandainya aku bunuh kawan aku yang lagi 3, nescaya harta yang dalam kereta ini milik aku. Sebab setiap orang yang pergi kepada harta, setiap orang yang pergi kepada sungai Furat, Allah akan hadirkan satu perasaan untuk membunuh dalam hati mereka. So apa kita nak buat Ustaz? Baca hadis tu sampai bawah. Kata Nabi SAW di bawah sekali hadis tu, Nabi kata, janganlah kalian dekati sungai Furat, janganlah kalian dekati harta itu. Seandainya, kata Nabi, kalian melalui gunung itu, janganlah kalian ambil walaupun seinci, walaupun sedikit daripada harta itu. Ditakuti kita tergolong dalam golongan orang yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Itu nombor 1. Ada juga yang dekat sangat dengan berlaku kemunculan tanda besar kiamat. Antaranya adalah fitnah yang sangatlah mudah tersebar. Sebab dekat sangat dengan hari kiamat. Ketika mana dekat sangat dengan tanda besar kiamat yang nombor 1, ketika itu manusia telah pun tidak boleh nak menilai yang mana satu kebenaran, yang mana satu pembohongan. Sebab itulah bila mana seseorang itu bercakap, dia bercakap benar, tapi ketika mana dekat sangat dengan kemunculan tanda besar kiamat yang nombor 1, ketika mana seorang manusia itu bercakap, meskipun dia bercakap benar, orang menyangka dia berbohong. Dan bila mana seseorang itu berbohong, mereka menyangka orang itu bercakap benar. Panjang lagi hadis tu, tapi itu di antara permulaan untuk kita masuk kepada topik kita pada hari ini. So siapa yang ada buku kita pada pagi ni, boleh buka muka surat 456, boleh buka muka surat 6.
Muka surat 6 ni saya lengkapkan dengan rajah. Muka surat 6 saya lengkapkan dengan rajah. Boleh. Okay, muka surat 6 saya lengkapkan dengan gambar rajah untuk kita semua faham. Yang mana daripada tanda besar kiamat yang nombor 1 sampai tanda besar kiamat yang nombor 10. Yang mana saya nyatakan tanda besar kiamat nombor 1 adalah kemunculan Imam Al-Mahdi. Kemunculan Imam Al-Mahdi ataupun nama sebenarnya adalah Muhammad ibn Abdullah. Al-Mahdi itu adalah gelaran yang diberikan Nabi SAW. Al-Mahdi itu bukan nama dia, tapi gelaran yang Nabi bagi kepada seorang lelaki, yang mana lelaki ini adalah daripada keturunan aku, kata Nabi SAW. Maka dalam buku Timeline Akhir Zaman saya nyatakan tanda besar kiamat nombor 1 adalah Imam Mahdi. Ini pandangan ulama nombor 1. Kita ada dua pandangan para ulama. Ada ulama mengatakan kemunculan Al-Mahdi adalah tanda kecil kiamat yang sangat dekat dengan tanda besar kiamat. Maksud dia, ada ulama tidak menyenaraikan 10 tanda besar kiamat, sebab kita ada 10 tanda besar kiamat. Daripada 10 itu, ada segelintir ulama tidak menyenaraikan. Nombor 1, dia terus bagi tahu nombor 1 adalah Dajjal. So Imam Mahdi ini, kata ulama, Imam Mahdi ini adalah tanda kecil kiamat yang sangat dekat dengan tanda besar kiamat yang nombor 1. Itu segelintir para ulama. Jadi saya mengambil satu pandangan ulama lagi mengatakan Al-Mahdi adalah termasuk daripada golongan, ataupun Al-Mahdi termasuk daripada 10 tanda besar kiamat, supaya untuk kita semua mudah faham. Sebab tu saya masukkan juga untuk sama-sama kita faham. Nombor 2 adalah Dajjal. Nombor 3 adalah Nabi Isa alaihi salam. Nombor 4 Ya'juj wal-Ma'juj. Dabbah. Nombor 5 Dukhan, terbitnya matahari daripada arah barat, gempa bumi, keluarnya api, dan akan berlakunya kiamat. InsyaAllah 10 topik ni kita akan cover pada pagi ni. Kita ada sampai pukul 12 kan, insyaAllah. So itu bergantung kepada ayahanda dan bonda sekalian. Kalau rasa tak larat, rasa ustaz dah stop, kita akan stop lah. Saya ikut ibu dan ayah sekalian, insyaAllah. Jadi insyaAllah jom kita mulakan pengajian kita. Baru mukadimah tadi, so, kita mulakan pengajian kita pada muka surat. Sebab kita buat daurah, kalau sesi daurah kita tak akan baca kulit ke kulit. Daurah tidak akan baca kulit ke kulit. Kita akan ambil 4 poin yang penting sahaja. So kita akan buka pada muka surat 14. Pada muka surat 14 saya menyatakan satu topik, subtopik berkaitan dengan penyelamat umat Islam. Penyelamat untuk umat Islam. Kata Nabi SAW, Al-Mahdi ini tidak akan keluar melainkan ketika mana Al-Mahdi keluar, ketika itu dunia mengalami satu kekacauan yang sangat dahsyat. Dunia mengalami satu kekejaman yang sangat dahsyat. Bunuh-membunuh sangat dahsyat. Orang Islam ditindas sangat dahsyat. Ketika mana dekat sangat dengan kemunculan Al-Mahdi, ketika itulah orang Islam dengan orang bukan Islam tidak ada lagi satu jaminan yang mereka akan selamat untuk hidup. Orang Islam akan dibunuh dan orang bukan Islam pun akan dibunuh. Sebab dunia ketika itu berlaku satu kekacauan yang sangat dahsyat. Kita tengok bagaimana peperangan dunia yang pertama. Sangat kalut dunia pada ketika itu. Kita tengok bagaimana peperangan dunia yang kedua. Dunia kedua tidak lagi melihat kamu, siapakah kamu, latar belakang kamu siapa. Tengok kamu ni berasal daripada negara mana, maka kamu akan dibunuh. Maka ketika mana dunia dalam keadaan kekacauan, ketika itulah Al-Mahdi akan keluar. Sebab itulah kata Nabi SAW, ketika mana Muhammad ibn Abdullah keluar, ketika mana dia keluar, Al-Mahdi akan menebarkan keadilan. Seperti mana kata Nabi SAW, seperti mana tersebarnya kezaliman pada ketika itu. Kezaliman tersebar, lalu bila mana Al-Mahdi keluar, ketika itulah dia akan menyebarkan, dia akan memberi satu keadilan. Satu bumi merasa keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi. So kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi.
dunia tidak akan hilang, dunia tidak akan kiamat, sehingga bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluarga aku ataupun daripada keturunan aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bagi tahu namanya seperti nama aku, dan dalam hadis yang lain nama ayahnya juga seperti nama aku, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Muhammad ibn Abdullah ini adalah satu janji daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi janji tidak akan berlakunya kiamat, melainkan akan lahirnya satu orang lelaki daripada bangsa aku, kata Nabi, daripada bangsa aku, daripada keturunan aku, dan lelaki ini mestilah berbangsa Arab, yang mana bila mana lelaki ini keluar, dialah akan bawa satu perubahan yang besar kepada Islam pada ketika itu. Itu janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita masuk kepada ciri Al-Mahdi pada muka surat 16. So sebab Al-Mahdi ni, bila mana orang nak mengaku sebagai Al-Mahdi sangat mudah. Sebab itulah ulama-ulama bagi tahu bila mana dekat sangat dengan kemunculan Al-Mahdi yang sebenar, bila mana dekat sangat kemunculan Al-Mahdi yang sebenar, ketika itulah kalian akan dapati sangat ramai orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Tengoklah pada hari ini, ramai tak orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi? Ramai. Tahun lepas pada bulan November ke bulan Oktober, daripada Seremban, orang Melayu kita dia mengaku sebagai Al-Mahdi. Ada pengikut tak? Ada. Saya tak kisah dia nak mengaku sebagai Al-Mahdi, itu tak apalah, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang saya kisah bagaimana ada orang Melayu kita, orang Islam yang percaya dia adalah Al-Mahdi. Sama juga ada yang mengaku, ada yang mengatakan Al-Mahdi telah pun keluar daripada Pakistan. Dia pemuda yang daripada Pakistan, ya betul, dia tidak pernah mengatakan yang dia ni adalah Al-Mahdi, tapi dia selalu bagi tahu, aku bermimpi dengan Tuhan, aku bermimpi jumpa Tuhan, bermimpi jumpa Allah, membawa satu syariat dan sebagainya. Lalu ketika mana orang-orang yang tidak cukup ilmu melihat video-video daripada pemuda itu daripada Pakistan, terus dia cop pemuda itu adalah Al-Mahdi. Dan pengikutnya bukan daripada Pakistan sahaja, pengikutnya ramai dalam kalangan anak-anak muda kita. Ada. Sebab saya antara yang saya selalu bawa adalah berkaitan dengan akhir zaman. So banyaklah orang yang selalu DM saya, selalu komen dekat media sosial saya mengatakan, Ustaz, kenapa nak bagi tahu perihal Al-Mahdi sedangkan Al-Mahdi telah pun keluar? So saya tanya kepada dia, kalau Al-Mahdi telah pun keluar, kenapa kamu tak pergi kepada Pakistan? Tak boleh kerja. So kena baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So antara ciri yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 16 tentang Imam Al-Mahdi, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasani. Bila mana Al-Hasani, maksud dia, ulama kata keturunan Al-Mahdi ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So boleh jadi Al-Mahdi ini berketurunan daripada Hasan ataupun berketurunan Husain. Sebab anak Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad ada dua, Hasan ataupun Husain. Maka para ulama kata boleh jadi jalur keturunan Al-Mahdi ini boleh jadi Hasan, boleh jadi Husain. Yang mana satu wallahu alam, kita tunggu dan lihat. Tapi ayah dan ibu Al-Mahdi ini mestilah berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dia tak boleh, salah seorang tak boleh, dia kena dua-dua daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Mahdi ini berbangsa Arab, dan Al-Mahdi ini dilahirkan dan dibesarkan di Madinah. So itu syarat yang sangat ketat. Antara syarat yang lain adalah mesti berbangsa Arab dan bercakap Arab dan dilahirkan dan membesarnya di Madinah. Dia tak boleh besar di Seremban, tak boleh besar di Meru, tak boleh. Tak boleh besar di Kelang, tak boleh besar di Kedah dan sebagainya. Dia kena membesar dan dilahirkan di Madinah dan mesti bertutur dalam bahasa Arab. Dan usia ketika mana Imam Mahdi dibai'ah
pada muka surat 16 lagi, sekitar umur 30 hingga 40-an, dan ciri-ciri perwatakan sama seperti baginda Nabi SAW, seperti badan seperti keturunan Bani Israel, hidungnya mancung, dahinya luas, mukanya bersinar laksana bintang yang bercahaya, warna kulit seperti kulit Arab, walaupun bentuknya badan seperti Bani Israel. Itu antara cirinya lah. So, apabila kita nak mengenali siapakah Al-Mahdi, Al-Mahdi ini ulama boleh karangkan satu kitab. Macam saya karangkan Al-Mahdi ini di antara satu buku, saya masukkan subtopik berkaitan dengan Al-Mahdi. Ulama-ulama membincangkan siapakah Al-Mahdi, perihal Al-Mahdi, dikarangkan satu kitab berkaitan dengan Al-Mahdi sahaja. Sebab sangat banyak hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW. Nabi memberitahu kepada para sahabat, antaranya Huzaifah Al-Yamani, perihal akhir zaman, perihal tanda besar kiamat. Dan banyak sangat Nabi menyampaikan kepada para sahabat akan berkaitan dengan Al-Mahdi. Sebab Al-Mahdi ni bila mana dia keluar, dia pasti akan keluar daripada bangsa Arab, dan dia mesti bercakap Arab. Dan Al-Mahdi ini mestilah dilahirkan dan dibesarkan di Madinah. Dia akan dibesarkan di hospital. Imam Mahdi ini bila mana dia dilahirkan, adakah dia dilahirkan seperti Nabi SAW, yang mana Nabi lahirkan ada bintang bulan dekat dengan bumi, terpadamnya api majusi, kan? Ada kelebihan, ada satu luar biasa yang berlaku pada malam kelahiran Nabi SAW. Adakah itu berlaku kepada Al-Mahdi juga? Tidak. Kerana Al-Mahdi dilahirkan seperti biasa di hospital ataupun di rumah macam kita lah. Al-Mahdi juga membesar, pergi ke tadika, pergi ke sekolah, pergi ke universiti, belajar ilmu agama, sama. Pembesaran dia sama macam kita. Tidak ada kelebihan. Kerana Al-Mahdi ini, dia pun tak pernah bayangkan yang dia adalah Al-Mahdi. Sebab itulah satu kaedah kata ulama, barang siapa yang mengaku sebagai Al-Mahdi, dia bukan Al-Mahdi. Al-Mahdi ni dia pun tak tahu yang dia itu adalah Al-Mahdi. Sebab itulah Al-Mahdi dia kena besar di Madinah dan bercakap Arab, dan usia Al-Mahdi dibai'ah pada usia 30 hingga 40 tahun. Lalu kehidupan Al-Mahdi ini macam biasa, kehidupan normal macam kita. Dia ada ibu dan ayah, dia ada adik-beradik, dia ada jiran. Ustaz, satu persoalan. Adakah Al-Mahdi ni tak tahu dia adalah Al-Mahdi? Sedangkan kan Nabi bagi tahu dengan jelas, namanya seperti nama aku dan nama ayahnya juga seperti nama aku. Maksudnya sangat jelas Nabi bagi tahu. Sebab itulah pada muka surat 16 saya nyatakan nama Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Maksud daripada IC Al-Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Adakah dia tak tahu yang dia adalah Al-Mahdi? Jawapan dia adalah dia tak tahu. Kerana dulu saya belajar di Mesir, ramai yang memberi nama anak-anak mereka sebagai Muhammad. Ramai yang memberi nama anak-anak mereka sebagai Abdullah. Disebabkan ramai itulah dia pun tak pernah bayangkan rupanya aku adalah Al-Mahdi yang disebut oleh baginda Nabi SAW. So bila mana dekat sangat dengan usia 30 hingga 40 tahun pada muka surat 20. Bila mana Al-Mahdi masuk cecah umur 30 hingga 40 tahun. Sampai usia 30 hingga 40 tahun, Allah hantar, Allah detikkan dalam hati Al-Mahdi satu perasaan, satu keinginan yang dia nak pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Macam kita lah, rasa nak pergi ke umrah, rasa nak pergi ke Kaabah, rasa nak pergi ke haji. Rasa nak pergi tapi tak tahu kenapa hati rasa nak pergi. Sama juga yang berlaku kepada Al-Mahdi. Pada tahun itu, di usia 30 hingga 40 tahun, Allah pilih satu tarikh, Allah pilih satu hari, dan Allah pilih satu tahun, yang mana tahun itu Allah detikkan kepada Al-Mahdi untuk pergi kepada Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ada ulama mengatakan untuk membuat ibadah umrah. Tak apalah yang mana satu, yang penting Allah detikkan dalam hati Al-Mahdi untuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji di Mekah.
Dia senang dah, dia daripada Madinah kan nak pergi ke Mekah, kereta boleh, train boleh, bas boleh. So bila mana pada tahun itu Allah detikkan dalam hati Al-Mahdi untuk pergi menunaikan ibadat umrah ataupun haji di kota Mekah, maka dia pergi macam biasa. Dan kata ulama, pada tahun yang sama Allah detikkan juga, Allah jentik juga hati-hati para ulama. Pada tahun tu Al-Mahdi nak pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji, dan pada tahun yang sama juga Allah jentik para ulama, hati-hati para ulama untuk mereka pergi juga ke kota Mekah, untuk membuat ibadah yang sama. Ulama pun tak tahu kenapa berat sangat hati aku rasa nak pergi ke kota Mekah. Macam kita rasa nak pergi ke kota Mekah, macam mana pun tarupan nak pergi ke kota Mekah. Samalah, itulah yang Allah detikkan dalam hati para ulama. Maka bila mana tahun itu berlaku, maka Al-Mahdi pergilah ke kota Mekah, menunailah ibadah haji dan sebagainya, pergi tawaf, sa'i, buat umrah dan sebagainya di kota Mekah. Maka pada tahun yang sama ulama-ulama yang ramai daripada Nusantara ada, daripada Timur Tengah ada, ulama-ulama daripada Syria, daripada Yaman, daripada Iraq, mereka pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu bila mana masing-masing di antara para ulama dengan Muhammad ibn Abdullah, masing-masing di antara mereka ada satu matlamat, iaitu untuk mendapat haji mabrur, itu sahaja, tidak lebih dan tidak kurang. Mereka pergi bukan niat untuk mencari Al-Mahdi, tidak. Tak pernah terfikir dalam fikiran mereka untuk bertemu dengan Al-Mahdi. Tak pernah terfikir. Sebab itulah bila mana ulama-ulama tadi, bila mana mereka pergi ke kota Mekah, mereka menunaikan haji, sa'i, tawaf dan sebagainya, kata ulama, bila mana ulama menghuraikan hadis ni, bila mana seorang demi seorang ulama-ulama, kan ramai ulama pergi kan, bukan semua ulama pergi, tapi Allah pilih para ulama yang terpilih saja yang pergi ke kota Mekah untuk bertemu dengan Al-Mahdi. Maka bila mana seorang demi seorang ulama selisih, bertembung dengan pemuda yang disebut oleh Nabi Muhammad ibn Abdullah, bertembung, selisih mereka, lalu ulama-ulama itu kata, pemuda ini macam sama yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Pemuda itu sama seperti mana yang disebut oleh Nabi, cirinya, perwatakan dia, wajahnya, kan tadi ada ciri-ciri dahinya luas dan sebagainya, boleh baca sampai habis, giginya agak jarang-jarang sedikit. Maka ulama-ulama yang selisih bertembung tadi, mereka pun pergi approach Al-Mahdi. Maka berlakulah sesi dialog di antara ulama dengan Al-Mahdi. Wahai pemuda, kamu berasal daripada mana? Wahai pemuda, siapakah ibu dan ayah kamu? Wahai pemuda, berapakah umur kamu sekarang? Wahai pemuda, banyak soalan yang ditanyakan oleh ulama yang menyebabkan pemuda tadi terkejut. Pemuda tadi banyak sangat soalan-soalan yang ditanyakan perihal latar belakang aku. Maka bertemu lagi ulama yang kedua, bertemu lagi ulama ketiga, keempat dan seterusnya. Sangat ramai ulama yang bertemu dengan Al-Mahdi ketika itu. Maka ulama-ulama tadi bila mana mereka bertemu dengan Al-Mahdi, mereka berkumpul di antara mereka, berbincanglah mereka, bermuzakarahlah mereka. Berbincang di antara mereka, memberitahu sesungguhnya tadi ketika mana aku berada di Kaabah, aku bertemu dengan seorang lelaki yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Ulama lain pula bagi tahu ketika mana aku berada nak melontar, aku bertemu dengan seorang lelaki. Aku ketika mana berada di Safa Sa'i, aku bertemu dengan seorang lelaki. Masing-masing memberi hujah masing-masing. Lalu ketika itulah salah seorang daripada ulama itu bagi tahu, telah pun sampai masanya Al-Mahdi keluar. Sesungguhnya pemuda tadi, pemuda yang kita bertemu tadi, itu adalah Al-Mahdi. Lalu ulama-ulama yang ramai tadi pergilah approach kepada Al-Mahdi. Berapa ramai? Kata ulama seramai 313 orang. Ulama pergi approach Al-Mahdi untuk permulaan. Seramai 313 orang, sama ramai dengan peperangan Badar. Maka 313 orang ulama tadi, mereka pergi kepada Al-Mahdi dan approach Al-Mahdi. Wahai pemuda, sesungguhnya kamulah orang yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Wahai pemuda,
Kamulah orangnya yang disebut oleh Nabi, yang dijanjikan oleh Nabi. Maka pimpinlah kami wahai pemuda. Tengoklah, umat Islam telah pun ditindas, umat Islam telah dibunuh. Maka pimpinlah kami wahai pemuda, bawalah kami dan sebarkanlah keadilan kamu. Lalu bila mana Al-Mahdi itu, boleh buka muka surat 22, respon Imam Mahdi. Maka bila mana Al-Mahdi dapat berita, dapat satu kenyataan yang dikepung oleh para ulama. Bayangkan sekeliling yang dikepung oleh para ulama, dan setiap daripada ulama-ulama itu menyatakan, wahai pemuda, kamulah adalah Al-Mahdi. Ingat, Al-Mahdi ini tak pernah terbayang untuk memegang satu jawatan yang paling tinggi. Imam Mahdi tak pernah terbayang untuk menjadi seorang leader untuk semua umat Islam di atas muka bumi pada ketika itu. Yang menyebabkan, kata ulama, bila mana Al-Mahdi itu di-approach oleh para ulama, Al-Mahdi itu menafikan yang dia adalah Al-Mahdi. Dia menafikan, dia mengatakan, tidak, aku bukan Al-Mahdi. Sesungguhnya aku adalah orang biasa, aku adalah bangsa Arab yang biasa. Yang menyebabkan Al-Mahdi tadi bila mana dia menolak, dia menafikan dia adalah Al-Mahdi, maka dia balik ke negara asalnya, iaitu Madinah. Maka kata ulama, bila mana Al-Mahdi itu sampai di kota Madinah, rupanya ketika itu Madinah telah pun melalui satu fasal peperangan. Kan saya kata pada awal tadi, tidak akan muncul Al-Mahdi melainkan dunia pada ketika itu tidak aman. Tidak akan muncul Al-Mahdi melainkan Islam, nyawanya tidak ada satu jaminan langsung. Tidak akan muncul Al-Mahdi melainkan manusia tidak ada satu jaminan hidup ataupun mati. Itulah fasal Imam Mahdi akan lahir. Maka ketika mana Al-Mahdi balik ke kampung, sebab dia telah pun menolak, dia telah pun menafikan bahawasanya dia adalah bukan Al-Mahdi, maka dia balik ke kota asalnya di bumi Madinah. Maka bila mana dia sampai di bumi Madinah, terkejutnya kerana dia dapati kekecohan, peperangan demi peperangan telah pun sampai di bumi Madinah, di negara asalnya. Kerana ketika itu, adakah dunia berlaku kekecohan? Naam, berlaku kekecohan, tetapi kekecohan pada ketika itu belum lagi masuk ke dalam bumi Madinah dan Mekah. Belum lagi masuk ke dalam negara Al-Mahdi. Lalu bila mana Al-Mahdi balik daripada mengerjakan ibadah haji, ketika itulah Al-Mahdi dapati negaranya telah pun musnah. Negaranya telah pun melalui satu fasal peperangan yang menyebabkan Al-Mahdi kembali balik ke bumi Mekah dan bertemu dengan para ulama yang pada peringkat permulaan ulama ini approach Al-Mahdi. Maka ketika itulah Al-Mahdi menyatakan, sesungguhnya aku adalah Al-Mahdi, dan Al-Mahdi menerima bai'ah, menerima statement, kenyataan daripada para ulama itu. Maka bila mana seramai 313 orang ulama, yang 313 orang ulama inilah orang pertama yang bai'ah taat setia kepada Al-Mahdi. Lalu bila mana Imam Mahdi balik ke bumi Mekah dan menerima jawatan yang tinggi itu, maka mereka bergeraklah, mereka menuju ke kota Kaabah, menuju ke kota Mekah, dan berlakulah sesi bai'ah di antara Hajarul Aswad dengan Maqam Ibrahim. Berlakulah sesi bai'ah antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim pada muka surat 24, hadis Ibnu Majah atas sekali. Pada muka surat 24, hadis Ibnu Majah atas sekali. Maka bila mana Al-Mahdi tadi, bila mana dia menerima satu jawatan yang sangat tinggi, maka ulama-ulama tadi bawa Al-Mahdi, bergeraknya Al-Mahdi bersama 313 orang ulama menuju ke kota Kaabah, menuju ke kota Kaabah, masuk dalam Masjid Al-Haram. Maka disitulah berlakunya sesi bai'ah. Apa itu bai'ah? Bai'ah itu adalah taat setia ataupun akur ataupun ikrar kita kepada pemimpin kita. Pada zaman Nabi SAW, sahabat bila mana dia nak berbai'ah kepada Nabi, mereka akan jabat salam, wallahi wa tallahi dan sebagainya. Sesungguhnya aku akan taat kepada kamu ya Rasulullah. Itulah yang dilalui oleh para ulama
seramai 313 orang berjanji taat setia kepada Al-Mahdi. Di bumi Mekah, khususnya di Kaabah, hari ini orang tengah buat apa? Tawaf kan? So, jadi bila mana berlaku satu perkara yang lain daripada kebiasaan, apa orang akan buat? Apabila berlaku satu lain daripada kebiasaan, apa orang akan buat? Orang akan viralkan isu tu. Betul tak? Contoh, dalam masjid, biasa orang masjid buat apa? Pengajian. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang buat masjid ini seperti rumah dia, bawa masuk katil, bawa masuk almari, buat lagi bilik air tepi katil dia. Apa berlaku? Viral lelaki tu. Viral surau ni. Bolehlah buat. Mana tahu ramai lagi jemaah-jemaah akan datang. Maka itulah yang berlaku kepada Al-Mahdi pada ketika itu. Bila mana di kota Kaabah ketika itu, semua manusia sedang tawaf. Adakah ada lagi manusia tawaf? Ya, ada lagi manusia tawaf. Bila manusia tidak akan tawaf? Dekat sangat dengan kiamat. Nanti kita akan bincang. Kita akan bincang bumi pada ketika itu, di hujung-hujung, dekat dengan kiamat. Islam tidak ada di atas muka bumi. Dekat dengan kiamat, Islam tidak ada di atas muka bumi. Adakah manusia mati, Ustaz? Tidak. Manusia ada, tapi tidak ada seorang pun manusia yang mengamalkan ajaran Islam. Namanya Muhammad, namanya Ali, tapi Muhammad, Ali, Aminah, ramai-ramai manusia ketika itu tidak ada seorang pun yang solat. Tidak ada seorang pun melakukan azan. Tidak ada seorang pun yang berselawat kepada Nabi SAW. Bila dekat sangat dengan kiamat, itu nanti kita akan bincang. So, bila mana di bumi Kaabah pada hari ini, orang buat apa? Orang sedang tawaf, sedang solat, sedang berdoa kepada Allah. Lalu bila mana dalam keadaan, cuba bayangkan, dalam keadaan semua orang sedang tawaf, semua orang sedang solat, beribadah kepada Allah. Lalu di hujung, di makam Hajarul Aswad dengan makam Ibrahim, tiba-tiba ada segolongan manusia yang melakukan perkara yang lain daripada kebiasaan. Orang sedang tawaf, orang sedang solat, tiba-tiba datang satu kumpulan seramai 313 orang, tambah Al-Mahdi seorang. Mereka melakukan satu upacara yang lain daripada kebiasaan, iaitu taat setia kepada Al-Mahdi. Ketika itulah situasi itu, upacara itu, taat setia itu viral satu dunia. Macam kita hari ini, orang buat satu perkara yang boleh viral, orang ambil phone, rakam, masukkan dalam TikTok untuk viralkan. Itulah yang berlaku kepada zaman Al-Mahdi. Sebab itulah bila mana Al-Mahdi dibai'ah seramai 313 orang ulama, satu dunia tahu sesungguhnya Al-Mahdi telah pun keluar di bumi Mekah. Sebab itulah akan viral isu Al-Mahdi dibai'ah. Akan viral video suasana Al-Mahdi dibai'ah oleh 313 orang ulama. Maka kata Nabi SAW, kita mungkin susah kita nak bezakan siapakah Al-Mahdi yang betul dan siapakah Al-Mahdi yang original. Sebab hari ini kita boleh buat plastik surgery, kan? Hari ini kita boleh buat plastik surgery, kita boleh buat macam-macam. Nak kumpulkan 313 orang di bumi Mekah, boleh ataupun tidak? Boleh. Orang boleh upah orang. Imam Mahdi palsu di Seremban, dia boleh upah pengikut-pengikut dia untuk pergi ke Mekah untuk melakukan upacara itu. Adakah kita tergolong dalam golongan orang yang tertipu? Sebab syarat Al-Mahdi mestilah dibai'ah di Mekah. Dan syarat itu sangat mudah dilakukan. Tapi ada satu syarat, kata Nabi SAW, yang mana syarat ini, bila mana syarat ini keluar, maka syarat ini mengesahkan orang yang kamu bai'ah itu adalah Al-Mahdi yang sebenar. Hari ini nak tengok Al-Mahdi yang dahinya luas, nak tengok perwatakan dia seperti Nabi, sangat mudah. Tapi satu ciri-ciri ini, kata Nabi, tidak ada seorang pun boleh ikut. Dan bila mana ciri ini berlaku, maka itu mengesahkan orang yang kamu bai'ah itu adalah Al-Mahdi yang sebenar. Kita masuk pada muka surat 27. Keluarnya pasukan Sufyani.
Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, kata Nabi SAW, akan muncul lelaki bergelar Sufyani yang datang daripada kota yang datang daripada kota Dimash. Kebanyakan tenteranya adalah daripada Bani Qalb. Tentera Sufyani akan membunuh ramai orang sehingga memperkosa wanita dan membunuh kanak-kanak. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kita buka muka surat 29. Satu pasukan tentera Sufyani, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada baginda Nabi SAW. Satu pasukan tentera Sufyani akan menyerang rumah Allah, iaitu Kaabah, untuk memerangi penduduk-penduduk Mekah. Apabila mereka sampai di kawasan yang lapang, seluruh bahagian tengah pasukan tentera ini akan tenggelam. Anggota tentera yang di hadapan akan memanggil tentera di belakang, tetapi semuanya turut tenggelam sehingga tiada yang tinggal melainkan mereka yang mengkhabarkan tentang mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. So kita buka muka surat 27 balik. So apa yang saya bagi tahu tadi, sangat mudah untuk kumpulkan 313 orang. Sangat mudah untuk buat plastik surgery untuk menyamakan wajah kita seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, ciri-ciri Al-Mahdi. Akan tetapi kata Nabi SAW, bila mana ciri ini keluar, tanda ini keluar, maka itu adalah satu berita yang sangat baik untuk kamu, dan berita itu mengesahkan orang yang kamu bai'ah itu adalah Al-Mahdi yang sebenar. Apa dia? Akan keluar satu tentera, yang tentera itu dikenali sebagai Jaish As-Sufyani ataupun tentera As-Sufyani. Bila mana Al-Mahdi telah pun dibai'ah di kota Mekah, bila mana Al-Mahdi telah pun dibai'ah di kota Mekah, ketika itulah berita Al-Mahdi dibai'ah tersebar seluruh dunia. Satu bumi tahu berita itu. Ketika itulah akan keluar satu tentera, yang mana tentera ini kata Nabi SAW akan keluar daripada kota Dimash, dan tentera ini menuju ke kota Mekah. Tentera ini bergerak secara berkumpulan. Tentera ini bergerak secara berkumpulan, cuma wallahu a'lam, dengan kereta ke, berjalan kaki ke, wallahu a'lam. Tapi Nabi bagi tahu mereka bergerak secara berkumpulan. Bila mana tentera Jaish As-Sufyani, tentera As-Sufyani ini mereka bergerak menuju ke kota Mekah, ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah nak membunuh Al-Mahdi. Tujuan kedua adalah untuk merobohkan kota Kaabah. Bila mana robohkan kota Kaabah, dia akan bunuh seluruh penduduk-penduduk Mekah pada ketika itu. Maka bila mana tentera Jaish As-Sufyani telah pun bergerak, maka bila mana mereka sampai di satu tempat, bila mana Jaish As-Sufyani mula bergerak, tujuan mereka adalah untuk memusnahkan Al-Mahdi. Boleh muka surat 28 bawah sekali, perenggan bawah sekali. Namun semasa di perjalanan, tentera Sufyani akan tiba di sebuah tempat yang bernama Baidak ataupun Al-Baidak. Ketika itu bumi akan dibuka seluas-luasnya sehingga menelan mereka semuanya. Hanya segelintir sahaja yang akan terselamat. So maksudnya bila mana Jaish As-Sufyani telah pun bergerak, maka mereka akan bergerak secara berkumpulan. Lalu bila mana mereka bergerak secara berkumpulan itu, mereka sampai di satu tempat yang dikenali sebagai Al-Baidak. Satu tempat Al-Baidak di Timur Tengah ada pada hari ini. Ketika itulah kata Nabi, bumi akan buka seluas-luasnya dan akan tenggelamkan, akan memakan semua tentera As-Sufyani. Hanya menyelamatkan 2-3 orang sahaja dari kalangan mereka. Lalu ketika itulah kata Sayyidatuna Aisyah tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ketika mana Nabi bagi tahu yang mana tentera As-Sufyani akan ditenggelam oleh bumi, akan dimakan oleh bumi, Sayyidatuna Aisyah tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, bagaimanakah nasib manusia ketika itu yang tidak terlibat dengan Jaish As-Sufyani, yang mereka pergi kepada tentera itu hanya nak melihat perarakan, yang mereka pergi kepada tentera itu untuk membuka gerai, untuk buka kedai makan, kan?
untuk pergi melihat saja, untuk pergi ambil live, untuk ambil gambar, ambil story dan sebagainya. Apakah nasib mereka ya Rasulullah? Ketika itulah Nabi jawab, mereka akan dibangkitkan daripada mahsyar. Mereka akan ditenggelam oleh bumi juga. Yang mana pergi semata-mata nak buat live, nak buat rakaman TV, nak buat TikTok live, nak pergi tengok, nak pergi jual saja, nak jual air dan sebagainya, semua itu akan ditenggelam oleh bumi dan mereka akan mati. Lalu Nabi bagi tahu mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Kalaulah mereka pergi kepada Jais As-Sufyani hanya untuk melihat, maka itulah mereka akan dibangkitkan hanya untuk melihat. Tapi seandainya mereka pergi kepada Jais As-Sufyani, mereka pergi melihat atas dasar ingin menyokong pasukan Jais As-Sufyani, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah jangan mudah kita tertipu. Viral sikit, laju je kita kan. Lalu ketika itulah yang mana berada di tempat Al-Bayda itu, mereka akan ditenggelam oleh bumi. Kata Nabi SAW, Allah akan menyelamatkan 2-3 orang dalam kalangan mereka. Allah akan selamatkan 2-3 orang dalam kalangan mereka. Apa tujuan? Pada muka surat 29 bawah sekali hadis, untuk mengkhabarkan tentang mereka, untuk bagi tahu kepada dunia sesungguhnya Jais As-Sufyani telah pun ditenggelam oleh bumi. Lalu bila mana seluruh orang Islam dapati telah pun keluar Jais As-Sufyani dan Jais As-Sufyani telah pun ditenggelam oleh bumi, benarlah apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Dan ketika itulah makin kuat keyakinan orang Islam ketika itu, sesungguhnya Al-Mahdi telah pun keluar dan Al-Mahdi hari ini berada di kota Mekah. Pada ketika itulah semua akan pergi ke kota Mekah untuk bertemu dengan Al-Mahdi, untuk taat setia kepada Al-Mahdi. Kenapa? Sebab ada dalam satu hadis Nabi SAW, seandainya kamu dapati Al-Mahdi telah pun dikeluar, seandainya kamu dapati Al-Mahdi telah pun keluar, maka bersegeralah. Nabi bagi tahu, seandainya kamu dapati Al-Mahdi telah pun keluar, telah pun dibai'ah, maka bersegeralah kalian pergi kepada Al-Mahdi. Nabi mengarahkan kita untuk pergi kepada Al-Mahdi. Kata Nabi, meskipun kamu terpaksa merangkap dalam salji. Maksud dia apa? Meskipun kita dalam keadaan kesusahan, meskipun kita dalam keadaan hutang, meskipun kita masih lagi bekerja, dapat berita Al-Mahdi telah pun keluar, pergilah kepada Al-Mahdi untuk berbai'ah. Adakah penting ataupun tidak untuk pergi kepada Al-Mahdi? Ulama kata penting. Sebab dunia pada ketika itu telah pun berlaku kekecohan yang sangat dahsyat. Orang kafir memegang tampuk kepimpinan dunia pada ketika itu. Orang kafir memimpin dunia pada ketika itu, yang menyebabkan Islam ditindas, Islam dibunuh. Lalu agak-agak Imam Mahdi memerlukan tenaga ramai ataupun tidak? Ramailah. Disebabkan itulah Al-Mahdi bila mana dia dibai'ah, dia menyeru semua orang Islam untuk datang ke kota Mekah, untuk taat setia kepada dia. Ketika itulah dia ingin melihat berapa ramai umat Islam yang akan bersama dengan dia, ataupun berapa ramai umat Islam yang tak mau bersama dengan dia. Kita sanggup ke nak tinggal rumah, nak tinggal bini, nak tinggal KWSP yang akan keluar 5 tahun lagi kan? Contoh, Al-Mahdi dah keluar 5 tahun lagi, KWSP nak keluar. Sanggupkah kita untuk keluar daripada rumah, keluar daripada negara semata-mata nak pergi ke kota Mekah berbai'ah kepada Al-Mahdi? Sebab itulah ulama kata, mereka yang pergi kepada Al-Mahdi, mereka yang kuat iman sahaja. Mereka yang kuat iman sahaja yang pergi kepada Al-Mahdi. Tapi ketika mana saya belajar hadis ni, guru saya bawa satu gambar. Dalam ramai-ramai manusia yang pergi kepada Al-Mahdi, sebab saya belajar kisah akhir zaman dalam bentuk bercerita, dalam bentuk bercerita, dalam bentuk suasana. Sebab itulah saya boleh gambarkan kiamat, kehancuran kiamat itu macam mana, suasana bai'ah tu macam mana, Dajjal keluar tu macam mana. Sebab saya diajarkan dalam bentuk bercerita macam ni lah. Sebab tu saya pun sampaikan apa yang guru saya sampaikan sebelum ni. So bila mana Al-Mahdi dibai'ah,
ramai yang pergi kepada Al-Mahdi, mereka yang faham, mereka yang belajar ilmu akhir zaman, yang mereka belajar ilmu agama, mereka akan pergi kepada Al-Mahdi, meninggalkan harta mereka semata-mata untuk berbai'ah kepada Al-Mahdi. Ada di antara mereka yang pergi kepada Al-Mahdi semata-mata ikut kawan. Ada. Bila mana dia melihat kawan dia pergi, bila mana dia melihat jiran dia pergi, takkan nak duduk rumah saja. Maka dia pun keluar daripada rumah, pergi kepada Al-Mahdi. Maka ada di antara mereka yang faham, mereka pergi, dan ada di antara manusia lelaki yang pergi kepada Al-Mahdi semata-mata ikut kawan, semata-mata tidak ada satu kefahaman yang jelas. Kenapa? Nanti saya akan bagi tahu apa bahayanya mereka pergi kepada Al-Mahdi semata-mata ikut kawan dan tanpa kefahaman yang jelas. Nanti saya akan bagi tahu, kerana mereka ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana berlaku malhamatul kubra, peperangan akhir zaman. Jadi nanti kita akan bincangkan. So bila mana ramai mula pergi bergerak ke kota Mekah, ada bergerak dengan kapal terbang, ada bergerak dengan kereta api, dengan kereta sendiri, dengan motor, macam-macam pergerakan dengan kapal, semua menuju ke kota Mekah semata-mata untuk berbai'ah kepada Al-Mahdi. Ketika itulah bila mana makin ramai yang bergerak ke kota Mekah, boleh buka muka surat 32. Atas sekali di Mekah pula, orang semakin ramai menuju dan ingin bertemu dengan Al-Mahdi. Faham betul-betul? Di Makkah pula, orang semakin ramai menuju dan ingin bertemu dengan Al-Mahdi. Tidak mengira sama ada umat Islam maupun bukan Islam. Sebab orang bukan Islam pun tergerak hati dapat hidayah daripada Allah. Mereka akan convert kepada Islam bila dekat sangat bila mana Al-Mahdi keluar. Nanti saya akan bagi tahu. Maka Imam Mahdi mula menyusun langkah untuk membawa pasukan bergerak daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis. So bila mana Al-Mahdi mula menerima satu bala tentera yang sangat ramai, lalu ketika mana satu bala tentera lagi, satu umat Islam lagi yang masih lagi dalam perjalanan, ketika itulah Al-Mahdi memberi isyarat kepada umat Islam yang belum sampai lagi untuk beralihlah pergerakan kalian daripada menuju ke kota Mekah, beralihlah pergerakan kalian menuju ke Baitul Maqdis, kerana tujuan kita adalah Baitul Maqdis. Dan ketika itulah Al-Mahdi bersama dengan umat Islam yang telah pun sampai, yang telah pun bai'ah di kota Mekah, mereka bersama-sama akan bergerak ke Baitul Maqdis, ke Palestin. Dan ketika itulah berlaku peperangan nombor 1 yang diketuai oleh Al-Mahdi. Berlakulah peperangan nombor 1 yang diketuai oleh Al-Mahdi, di mana berlaku di kota Palestin, di Baitul Maqdis. Sebab ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh Jais As-Sufyani, tentera As-Sufyani. Mereka lah yang menguasai Baitul Maqdis, mereka lah kontrol Baitul Maqdis. Maka tapi tak ramai dah tinggal, segelintir sahaja yang tinggal. Sebab kebanyakan dalam kalangan Jais As-Sufyani telah pun ditenggelam oleh bumi. Yang tinggal hanyalah prebek-prebek, tukang masak, tukang jaga admin, kan, kerani dan sebagainya lah. Lalu bila mana tentera Al-Mahdi telah pun sampai di kota Baitul Maqdis, dicampur lagi tentera yang baru nak sampai, maka mereka tunggu di luar Baitul Maqdis. Ketika itulah kata ulama, berlakulah peperangan nombor 1 yang dikuasai, yang diketuai oleh Al-Mahdi. Maka peperangan itu berperang dan peperangan itu dimenangi oleh Al-Mahdi. Peperangan simple saja, sebab tentera Jais As-Sufyan ni dah tak ramai, tinggal prebek-prebek admin kerani yang tak pandai sangat pegang pedang, kan, tak pandai sangat pegang panah. So mereka berperang, maka kalahlah tentera Jais As-Sufyan ni, total semua kalah, semua mati. Maka ketika itulah Baitul Maqdis menjadi tempat tempat kubu pertahanan umat Islam, menjadi tempat pemerintahan umat Islam di Baitul Maqdis.
Lalu bila mana Al-Mahdi pada tahun pertama, pada hari pertama, biasalah macam kita bila mana kita menjadi pemimpin, apa yang kita buat? Kita mencari timbalan pemimpin, kita mencari SU, mencari bendahari, mencari menteri-menteri. Itulah yang dilakukan oleh Al-Mahdi pada peringkat awal, dan Al-Mahdi juga mencari panglima-panglima untuk mengetuai peperangan demi peperangan. Sebab Al-Mahdi dah tahu bila mana dia bergelar sebagai Al-Mahdi, memegang jawatan ketua umat Islam ketika itu, akan ada musuh yang tak puas hati dengan Al-Mahdi. Padahal Nabi bagi tahu dengan jelas, bila mana Al-Mahdi ini memerintah, Al-Mahdi ini akan menebarkan keadilan. Semua orang akan merasai keadilan, tidak ada seorang pun melainkan orang itu akan rasa keadilan. Sangat adil pemerintahan Al-Mahdi. Adakah semua orang puas hati? Tidak. Akan ada segelintir manusia yang tak puas hati dengan cara pemerintahan Al-Mahdi. Sama juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adakah semua orang setuju dengan pemerintahan Nabi di Madinah? Ada yang tidak. Sebab itulah berlaku peperangan Uhud, berlaku peperangan Khaybar dan sebagainya, Khandaq dan sebagainya, sebab tak puas hati dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan Al-Mahdi. Sebab itulah bila mana Al-Mahdi membina kubu pertahanan, kubu umat Islam, belum ada lagi peperangan, Imam Mahdi menebarkan keadilan. Banyak negara taklukan Islam berada di bawah taklukan Al-Mahdi. Berlakulah sistem khalifah pada ketika itu. Maka bila mana semua rasa keadilan, kita pun, kalau kita ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman Al-Mahdi, kita pun akan rasa keadilan itu. Manusia tadi yang pergi kepada Al-Mahdi tadi, mereka balik-baliklah ke negara mereka. Bukan semua duduk di situ, tidak. Balik ke negara mereka selepas dibai'ah, selepas membuka Baitul Maqdis balik ke negara, balik kepada keluarga masing-masing, menjalani kehidupan seperti normal. Maka bila mana pemerintahan Al-Mahdi mula berlangsung, akan ada negara-negara yang tak puas hati dengan cara pemerintahan Al-Mahdi. Sebab sebelum Al-Mahdi memerintah, sebelum Al-Mahdi keluar, ketika itu dunia diperintah oleh orang bukan Islam, diperintah oleh orang kafir. Maka orang kafir inilah tak puas hati dengan cara pemerintahan Al-Mahdi. Maka berlakulah peperangan demi peperangan. Berlakulah satu negara pergi serang Al-Mahdi, negara lain pula serang, negara lain serang. Dan ketahuilah setiap kali negara menyerang Al-Mahdi, setiap kali itulah Al-Mahdi mendapat satu kemenangan yang luar biasa. Al-Mahdi tak pernah kalah dalam mana-mana peperangan. Mana-mana negara datang untuk serang Al-Mahdi, untuk serang pasukan Islam, semua negara itu akan kalah. Semua akan kalah. Datanglah Ukraine, datanglah Rusia, datanglah India dan sebagainya, semua itu akan kalah di bawah ketuanya adalah Al-Mahdi. Kita dah nak habis topik Al-Mahdi, maka boleh buka muka surat 35 sekejap. Menurut beberapa riwayat hadis, Imam Mahdi memerintah selama 7 tahun atau 9 tahun, ataupun daripada umur 30 hingga 40 tahun. So, sikit poin nak sebut, Imam Mahdi, kata ulama, akan memerintah selama 7 tahun, ada ulama mengata selama 9 tahun. Tapi ulama kata tempoh 7 tahun, tempoh 9 tahun adalah tempoh kegemilangan Al-Mahdi. Tempoh zaman kegemilangan Al-Mahdi. Maksudnya zaman Imam Mahdi dah pun stabil menjadi pemerintah. Sebab macam kita lah, bila mana kita nak memerintah kampung, nak memerintah masjid, kita ada peringkat permulaan. Peringkat permulaan naik sampai peringkat kemuncak. Di kemuncak itulah selama 9 tahun Imam Mahdi memerintah dunia. Maka bila mana cukup 9 tahun, Imam Mahdi masuk ke fasal kejatuhan Al-Mahdi. Okey, boleh buka surat 36. Tentera musuh berhimpun, tentera musuh bersatu. Dalam kesibukan kerajaan, Imam Mahdi menyebarkan kebaikan dan keadilan. Sampailah satu berita yang mengejutkan
bahawa musuh telah pun menceroboh masuk dalam kawasan Islam. Dalam keadaan Imam Mahdi menebarkan keadilan, banyaklah negara kalah dalam bawah taklukan Al-Mahdi. Al-Mahdi membuka negara Islam demi negara Islam. Ketika itulah sampai satu berita kepada Al-Mahdi. Bayangkan Al-Mahdi sedang memerintah, duduk dalam ofisnya, duduk dalam negaranya di Baitul Maqdis, memerintah dengan sangat aman, memerintah dengan sangat adil. Tiba-tiba dapat satu berita kepada Al-Mahdi, sesungguhnya tentera musuh telah pun menceroboh masuk dalam kawasan Islam yang dikenali sebagai A'maq dan Dabik. A'maq adalah bawah taklukan Islam, Dabik bawah taklukan Islam. Ketika itulah Al-Mahdi dapat satu berita, sesungguhnya tentera musuh telah pun menakluk negara bawah jajahan umat Islam, terletak di kawasan berhampiran kota Halab ataupun Aleppo, bahagian utara Syria, iaitu di perbatasan negara Turki. Itu tempat dia. Boleh Google, boleh type A'maq dan Dabik, insya-Allah akan keluar. Lalu bila mana Al-Mahdi, bila mana dia memerintah, dapat satu berita A'maq dan Dabik telah pun diceroboh oleh pihak musuh, rupa-rupanya Al-Mahdi baru tahu rupanya pihak musuh, mereka semua pihak musuh ini bersatu di bawah satu panji. Semua negara bersatu di bawah satu panji, yang mana kata Nabi SAW pada muka surat 37 dalam hadis Imam Muslim. Kita baca bawah sikit, hadis tu bawah sikit. Kemudian mereka mengkhianatimu, di mana mereka akan menyerangmu di bawah 80 spanduk, dan di bawah setiap bendera itu terdapat 12,000 orang tentera. Itu nisbah pendapat para ulama, cuma boleh jadi ramai lagi. Maksud dia, ulama kata bahawa tu perenggan terakhir. Ulama berpendapat 80 spanduk itu adalah simbolik kepada 80 negara. So bila mana Imam Mahdi dapat berita A'maq dan Dabik telah pun diceroboh oleh pihak musuh, pihak musuh telah pun membuat kubu pertahanan pihak musuh, ketika itulah Al-Mahdi baru tahu yang rupa-rupanya musuh yang sebelum ni kalah dalam peperangan demi peperangan. Rupanya semua musuh yang kalah itu mereka bersatu di bawah satu panji, bersatu di bawah satu panji, dan mereka membuat satu kubu pertahanan di A'maq dan Dabik di Aleppo, di Turki, di Syria. Disitulah Imam Mahdi dapati sangat ramai pasukan musuh bersatu di bawah satu panji, dan setiap daripada mereka membawa bendera mereka masing-masing, dan semua bendera itu ada dalam 80 buah bendera, dan setiap bendera mewakili sebuah negara. Bayangkan satu negara boleh keluarkan berapa trilion aset peperangan. Satu negara boleh keluarkan berapa juta rakyatnya untuk berperang. Lalu kalau kita bayangkan 80 buah negara mereka bersatu di bawah satu panji, berapa ramai tentera yang mereka berjaya himpunkan. Dalam peperangan dunia yang nombor satu, nisbah manusia yang terkorban dalam peperangan dunia nombor satu, seramai 7 ke 8 juta manusia terkorban, mati. Itu baru dunia pertama. Kita masuk dalam peperangan dunia yang kedua. Dunia kedua, kita tahu peperangan dunia yang sangat dahsyat nombor 2, lagi dahsyat daripada peperangan nombor 1, betul tak? Peperangan dunia nombor 2, kalau kita Google, jumlah kematian seramai 75 hingga 80 juta manusia yang mati dalam peperangan dunia yang kedua. Melibatkan berapa buah negara? Ni kita tengok 80 buah negara mereka bersatu di bawah satu panji. Kenapa mereka berhimpun? Semata-mata nak mengalahkan Al-Mahdi itu sahaja. Semata-mata nak melihat Islam jatuh itu sahaja.
tidak lebih dan tidak kurang. Sebab itulah walaupun 80 buah negara mereka ada berlainan fahaman, ada berlainan i'tiqad, tapi mereka ada satu tujuan yang sama. Apa dia? Untuk menjatuhkan Islam. Mereka sanggup bersatu di bawah satu panji. Sebab itulah bila mana Al-Mahdi dapat satu berita yang mana pasukan musuh telah pun bersatu di bawah satu panji, ketika itulah Al-Mahdi memberi satu isyarat kepada seluruh manusia Islam di atas muka bumi untuk datang ke kota Baitul Maqdis dengan segera. Imam Mahdi memberi isyarat, memberi satu arahan kepada seluruh negara Islam, seluruh lelaki-lelaki Islam untuk bersatu di Baitul Maqdis. Imam Mahdi ingin susun satu strategi peperangan. Maka ketika itulah yang mana telah pun bai'ah sebelum ni datang balik ke Baitul Maqdis, tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk membantu pasukan Islam. Sebab itulah tadi saya bagi tahu ada yang ikut kawan, kan? Kawan pergi bai'ah, dia pun pergi bai'ah. Golongan inilah bila mana dia tengok kawan dia pergi bai'ah, dia pun pergi bai'ah. Golongan ini jugalah bila mana dia lihat kawan dia pergi kepada Imam Mahdi untuk sahut seruan jihad. Imam Mahdi menebarkan satu seruan jihad kepada seluruh umat Islam. Wahai manusia, sesiapa yang mahu jihad, datanglah ke kota Baitul Maqdis. Maka pergilah mereka ke kota Baitul Maqdis. Ada di antara mereka betul-betul faham, ada di antara mereka yang tidak faham, hanya semata-mata ikut kawan. Ada juga yang pergi ke Baitul Maqdis semata-mata nak buat update story, nak buat sesi media, nak buat live, kan, wartawan dan sebagainya. Apa yang berlaku pada hari ini, itulah yang akan berlaku di zaman Al-Mahdi. Kenapa saya sebut? Nanti saya akan bagi tahu. Lalu bila mana telah pun bersatu sampai seluruh pasukan Islam, tak kisahlah dia pergi kepada Al-Mahdi semata-mata pergi memang faham ataupun memang tak faham, ikut kawan, semata-mata nak update story, nak buat wartawan punya isu dan sebagainya. Maka mereka sampai di kota Baitul Maqdis, dan ketika itulah Al-Mahdi bergeraklah. Al-Mahdi bersama pasukan Islam daripada Baitul Maqdis ke A'maq dan Dabek. Boleh buka muka surat 38. 38 saya nyatakan peta. 38 saya nyatakan peta untuk semua fahamlah. Muka surat 38 saya nyatakan terus peta untuk kita semua faham. Sekejap Okey. So, bila mana Al-Mahdi telah pun bergerak bersama dengan bala tentera Islam yang sangat ramai. Jangan tanyalah dia bergerak dengan kereta api ke, bergerak dengan kereta kebal ke, macam mana, wallahu a'lam. Adakah menggunakan kuda ke, macam mana ke, nanti kita akan bagi tahu. Cuma mereka akan bergerak. Bagaimanakah mereka bergerak, wallahu a'lam. Lalu bergeraklah pasukan Islam menuju ke medan jihad. Maka di sanalah berlaku peperangan yang disebut oleh ulama, yang disebut oleh Nabi Malhamatul Kubra. Malhamah Al-Kubra, ataupun peperangan yang paling besar, ataupun peperangan Armageddon. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan Armageddon ataupun peperangan Malhamatul Kubra, peperangan terbesar akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi tak pernah menyaksikan satu peperangan yang sedahsyat peperangan itu. Bumi pada hari ini yang kita hidup di atas muka bumi, bumi pada hari ini pernah menyaksikan peperangan dunia yang pertama. Dahsyat tak? Dahsyat. Bumi pernah menyaksikan satu peperangan dunia yang kedua. Dahsyat tak? Dahsyat. Bumi pada hari ini pernah melihat kuasa nuklear. Dahsyat tak nuklear dekat Jepun? Dahsyat. Tapi kata Nabi, bumi pada hari ini tidak pernah menyaksikan satu peperangan yang sedahsyat peperangan Malhamatul Kubra. Kata Nabi, seandainya kalian dapati ada seekor burung, dahsyat macam mana peperangan akhir zaman, seandainya kamu dapati seekor burung lalu di atas udara, di bawah itu peperangan akhir zaman, niscaya burung itu akan mati. Burung lalu di atas udara, saking dahsyatnya peperangan itu, kata Nabi, bila mana burung itu lalu sahaja di atas udara,
burung itu akan jatuh dan burung itu akan mati. Sebab itulah Nabi bagi tahu bumi tak pernah menyaksikan peperangan yang sedahsyat peperangan Malhamatul Kubra. Pandangan mata kita ni, walaupun kita tengok movie war, movie peperangan akhir zaman lagi dahsyat daripada itu. Hari ini kalau masih lagi ada orang hidup di zaman, sempat lagi ada masa lagi hidup dan mereka merasai peperangan dunia yang kedua, kalau ada, bagi tahu orang itu peperangan akhir zaman lagi dahsyat daripada itu. Dah peperangan dunia seramai 75 juta jumlah yang mati. Berapa ramai jumlah kematian dalam peperangan dunia yang kedua? Kenapa dahsyat? Kata Nabi, kenapa dahsyat peperangan Malhamatul Kubra ini berlaku? Kerana pihak musuh dan pihak Islam masing-masing menanam satu perasaan, masing-masing menanam satu nekat yang mereka tidak akan kembali ke rumah, mereka tidak akan balik, melainkan mereka balik dengan kemenangan. Dan masing-masing dalam kalangan mereka tidak takut akan kematian. Kalau peperangan sekarang kita tengok bagaimana Palestin dengan Israel pada hari ini. Palestin, Gaza, umat Islam di Gaza mereka tak takut kematian. Sebab itu mereka berani. Tapi rakyat Israel, mereka takut kepada kematian. Kan, betul tak? Tengok macam mana peperangan Uhud. Tengok bagaimana peperangan Badar. Jumlah Islam sedikit, tapi bagaimana Islam boleh menang? Sebab dalam hati umat Islam ada satu keberanian. Ada satu, tak kisah aku hidup ataupun mati, aku hidup dengan redha Allah. Aku mati dengan syahid Allah. Sebab itulah kata Nabi, kenapa dahsyatnya peperangan dunia yang akhir zaman ini? Kerana kalian akan dapati dua-dua kelompok, pihak musuh dan pihak Islam, masing-masing menyatakan yang mereka lah kebenaran, mereka lah orang yang berada di jalan yang benar. Disebabkan itulah masing-masing di antara mereka ada satu perasaan nekat untuk mati ataupun nekat untuk bawa balik kemenangan. Disebabkan itulah berlaku peperangan yang mata pandangan kita tak pernah menyaksikan mana-mana peperangan. Sebab itulah bila mana peperangan akhir zaman pada muka surat 40. Saya baca ni lama, so saya ringkaskan. Nanti balik baca kat rumah lah. Saya bawa dalam lebih kurang 50 naskah. Buku timeline ni kalau ada boleh belilah. Kalau tak ada, pandai-pandai lah. Dekat TikTok ada insyaAllah. Dekat TikTok saya lah. So, bila mana kan tadi kan Al-Mahdi membawa bala tentera yang ramai. Sampai bila mana mereka berjalan berapa ratus kilometer, wallahu a'lam. Bila mana mereka berjalan sampai di Ahmad dan Dabek. Di situ tentera musuh telah pun menunggu pasukan Islam sampai. Yang mana pihak musuh telah pun lengkap dengan bersenjata. Lalu bila mana kata Nabi SAW, bila mana pihak Islam, umat Islam, bila mana mereka sampai dalam medan perang, mereka sampai di tempat peperangan Malhamatul Kubra, bila mana mereka sampai, terkejutnya mereka, umat Islam terkejut. Sebab mereka menyaksikan bala tentera yang berada di hadapan mereka, bala tentera yang mereka tak pernah bayang, sangat ramai. 80 buah negara berada di depan kita. Terkejutnya semua umat Islam terkejut kerana mereka tak pernah gambarkan, mereka tak pernah bayang yang mereka akan menghadapi, mereka akan menghadap satu bala tentera yang seramai itu. Yang menyebabkan kata Nabi SAW ini yang saya nak sebut, yang wartawan yang pergi kepada Al-Mahdi, yang ikut kawan yang pergi kepada Al-Mahdi hanya pergi sahaja. Ini saya nak bagi tahu. Kata Nabi SAW, au kama qala. Boleh baca dalam buku ni nantilah. Bila mana pasukan Islam sampai di A'mak dan Dabek, ketika itulah mereka terkejut kerana melihat bala tentera yang sangat ramai. Kata Nabi SAW, bila mana umat Islam melihat bala tentera yang sangat ramai, kata Nabi, sebanyak 1/3 daripada umat Islam, 1/3 daripada umat Islam, mereka akan melarikan diri daripada medan perang. 1/3 daripada jumlah seluruh umat Islam. Dalam umat Islam tak seramai pihak musuh.
Tiba-tiba bila mana mereka sampai di medan perang, 1/3 daripada umat Islam melarikan diri daripada medan perang. 1/3 inilah kata ulama yang mereka pergi kepada Al-Mahdi semata-mata pergi. Mereka pergi kepada Al-Mahdi, bai'ah kepada Al-Mahdi semata-mata ikut kawan, tidak ada kefahaman, tidak belajar ilmu akhir zaman. Antara sebab kenapa saya tulis buku timeline akhir zaman, sebab saya nak sampaikan ilmu akhir zaman. Sebab mereka yang tak belajar ilmu akhir zaman, bagaimana mereka nak mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi akhir zaman. Itu antara tujuan nombor 1 saya buat buku timeline akhir zaman. So, mereka yang ikut kawan, mereka yang pergi tadi, wartawan tadi yang pergi tadi, kalau aku stay, aku buat liputan, aku akan mati. TikTokers yang pergi nak buat live, nak menyatakan aku orang pertama yang bersama Imam Mahdi, mereka akan melarikan diri daripada medan perang. Dan kata Nabi SAW, sebanyak 1/3 yang melarikan diri daripada medan perang, Allah tidak pernah mengampunkan dosa mereka, dan mereka akan mati dalam keadaan tidak diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Ustaz macam tu tak payah pergilah. Tak pergi lagilah Nabi laknat. Sebab Imam Mahdi membuat satu seruan jihad. Satu seruan jihad untuk menegakkan agama Islam. Tiba-tiba ada dalam kalangan kita orang lelaki yang duduk dalam rumah kunci pintu. Ustaz macam mana? Pergi salah, tak pergi salah, nak buat apa? Sebab itulah para ulama ajar, kalau kita rasa tak kuat, doakan kepada Allah supaya Allah tidak ketemukan kita dengan fitnah akhir zaman. Boleh tak nak doakan macam tu? Boleh. Ya Allah, janganlah kamu ketemukan aku dengan fitnah akhir zaman. Boleh. Tapi seandainya Allah takdirkan kita bertemu dengan akhir zaman, itulah yang kita akan hadapi. Perempuan macam mana pula? Banyak saya tahu. Mesti ada yang nak tanya, Ustaz, perempuan kena pergi ke Ustaz? Jawapan ulama adalah kena belajar fiqh jihad, fiqh jihad. Dalam fiqh jihad, itu panjanglah, saya cuba sentuhkan sikit saja. Dalam fiqh jihad, di zaman Nabi SAW ada tak para sahabiah, para sahabat Nabi dalam kalangan wanita pergi berjihad? Ada. Apa tugas mereka? Menjadi paramedik, menjadi tukang masak, menjadi tukang balut, tukang rawat, benteng belakang dan sebagainya. Ni paramedik, tulang belakang untuk orang perempuan. Lalu bila mana mereka syahid, seandainya mereka syahid, mereka mati, dan mereka mati dalam keadaan syahid. Maka itu panjanglah pembahasan fiqh jihad. Boleh ke semua? Ke nak rehat? Penat ke? Kita ada 10 minit. Boleh? Sekarang. Okey, kita rest 10 minit dulu, boleh? Boleh. Jadi wallahu alam, kita rehat 10 minit, nanti kita sambung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah dalam 10 minit. Tuan-tuan boleh belakang saya ni ada jamuan sikit, jamuan ringan. Wallahualam. Boleh insyaAllah. Ni saya tak sini boleh? Boleh. Allah. Panggil sekali. Ke Panggil sekali. boleh? Panggil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan dijemput ke ruang tambahan sebuah untuk minum. Kita bersarapan apa yang